Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin sekalian, majlis akan bermula sebentar lagi. Mengumumkan kehadiran yang berbahagia Profesor Dr. Osman Dato' Haji Mohamad, Presiden Lembaga Kaunselor Malaysia, merangkap pembentang ucap tama Seminar Masek 2024, Dif-Dif terhormat serta para hadirin sekalian masuk ke dalam majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kehadrat ilahi kerana kita sama-sama dapat berkumpul untuk menjayakan program Marital and Sexuality Counselling Seminar Masek 2024 pada hari yang sejahtera ini dengan bertemakan pemantapan keluarga ke arah kesejahteraan masyarakat madani. Mari makan sirih puan, sirih dipetik di tasik cini. Selamat datang tuan dan puan menjadi penyeri majlis ini. Majlis akan dimulai dengan nyanyian lagu Negaraku dan nyanyian lagu Usim Terus Maju.
Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat agar majlis mendapat keberkatan. Untuk memberkati majlis pada pagi ini, dengan sukacitanya, majlis menjemput saudara Muhammad Nur Syamil Ashraf bagi memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min ahwali wal afat wa taqdilana biha mil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'i khairati fi hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin merafakkan kesyukuran ke atas-Mu atas pertemuan kami pada hari ini. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu ini sentiasa bersyukur terhadap rezeki dan kurniaan-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Memberi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berhimpun hari ini untuk menjayakan majlis Masad 2024. Maka Kau permudahkanlah majlis ini supaya ia berjalan dengan lancar. Kami ingin menimba ilmu sebanyak mungkin supaya kami mampu memperkembangkan potensi kami sehingga menjadi hamba-Mu yang kau redha, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Muhammad Nur Syamil Ashraf di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, kalau tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada tuan sembah diberi, mohon kata aluan majlis kami. Majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan Dr. Muhammad Khairul Anwar bin Rahimi, Ketua Program Kaunseling Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM untuk menyampaikan ucapan aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam ilmu integrasi nakli dan akli. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana pada hari ini dapat kita sama-sama kumpul untuk menjayakan program Marital and Sexuality Counselling Seminar MASEC tahun 2024. MASEC 2024 diteruskan lagi pada tahun ini. Pada masa kini seperti kita tahu, perkembangan keluarga dan masyarakat semakin mencabar. Pelbagai isu dan perkara baru timbul selari dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dan arus perkembangan negara. Cabaran utama kini mendepani era digital dan juga kesan akibat pandemik COVID-19. Justru itu, pada tahun ini seminar MASEC memilih tema pemantapan keluarga ke arah kesejahteraan masyarakat madani. Tema pada tahun ini diambil bersempena konsep Malaysia Madani yang dibawa oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang merangkumi 6 nilai utama iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Saya tidak akan mengupas panjang mengenai perkara ini kerana topik ini akan dikupas lebih lanjut oleh pembentang ucap tamu kita nanti iaitu Prof. Dr. Othman bin Datuk Haji Muhammad yang juga merupakan Presiden Lembaga Kaunseling Malaysia. Saya mewakili tuan rumah Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia
dan program kaunseling Universiti Sains Islam Malaysia mengalu-alukan kedatangan para peserta ke MASEC 2024. Ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Prof. Dr. Othman Datuk Haji Muhammad, Presiden Lembaga Kaunselor Malaysia yang sudi menjadi pembentang ucap tamu untuk MASEC, pihak kedekanan, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan dan juga AJK yang menggerakkan seminar ini. Semoga ilmu dan kemahiran yang diperoleh melalui MASEC 2024 ini dapat dipraktiskan dalam perhubungan membantu kita. Akhir kata sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Dr. Muhammad Khairul Anwar bin Rahimi di atas ucapan aluan sebentar tadi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berehat sebentar.
Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, kalau tuan pikat ke... Maafkan saya. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, Kompang Bergema Pusaka Bangsa dipalu oleh si anak muda. Hadir tuan meriah suasana, kami menyambut penuh gembira. Tibalah masanya untuk kita mendengar sesi pembentangan ucap tama. Sesi pembentangan ucap tama Masek 2024 akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Profesor Dr. Osman bin Datuk Haji Mohamad. Sebelum saya menjemput Yang Berbahagia Profesor untuk menyampaikan ucap tama, izinkan saya membaca secara ringkas latar belakang beliau. Profesor Dr. Osman Mohamad, KB, PA, merupakan tokoh ilmuwan kaunseling yang tidak asing lagi di Malaysia. Beliau mendapat pendidikan awal di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Seterusnya, menerima ijazah sarjana muda sastra dari Universiti Malaya. Seterusnya, Master of Education dan ijazah kedoktoran dalam bidang Counselor Education and Supervision dari Ohio University, Amerika Syarikat. Pengalaman hampir 40 tahun dalam bidang kaunseling dan pendidikan. Beliau juga banyak menghasilkan artikel dalam jurnal akademik dalam dan luar negara serta buku-buku ilmiah, antaranya penulisan tesis dalam bidang sains sosial dan terapan psikologi kognitif dan kaunseling kesihatan mental. Untuk itu, tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Profesor Dr. Osman Datuk Haji Mohamad, Presiden Lembaga Kaunselor Malaysia untuk menyampaikan ucap tama bagi seminar Masek 2024 dengan tajuk Pemantapan Keluarga ke Arah Kesejahteraan Masyarakat Madani. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Pengerusi dan USIM kerana sudi menjemput saya pagi ini untuk menyampaikan ucap tama yang tajuk pemantapan keluarga ke kesejahteraan masyarakat madani. Sebenarnya saya sudah menunggu untuk kemukakan satu pembentangan yang agak menyeluruh lah. Kerana agak sukar agaknya bagi kita untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan madani itu. Kalau kita perhatikan, kekeluargaan ini sebenarnya
bermula apabila diciptakan manusia ini, dan kita perhatikan bahawa pada satu ketika apabila Adam dan Hawa itu diturunkan di dunia, maka berlakulah permulaan apa yang kita tidak sedar bahawa ini merupakan keluarga yang pertama. Dan di sini kalau kita perhatikan, dalam surah Al-Baqarah, kita ni berada dalam persekitaran yang boleh membentuk diri kita dan keluarga dan masyarakat itu. Kalau kita perhatikan dalam surah Al-Mu'minun agak begitu jelas dari segi perkembangan kejadian manusia, dan sajadah pun kalau kita perhatikan menyatakan fitrah manusia itu bersih. Jadi kalau kita perhatikan sini bahawa persediaan itu memang ada di alam dunia ini. Surah Al-Mu'minun 17-21, kalau kita perhatikan penciptaan langit, hujan dan sebagainya, semuanya memberikan kita persediaan untuk membangunkan usaha menjaga kebajikan kita sebagai khalifah dalam masyarakat alam sekitar kita. Dan kita tidak dapat lari bahawa sebagai umat Muslim dan kita berpegang pada tauhid, Al-Quran pun ada menyatakan bahawa apabila kejadian itu sempurna, maka ditiupkan rohnya ke atas diri manusia itu. Banyaklah surah-surah yang kita akan dapat perhatikan. Dan saya merujuk saya pada surah As-Sajdah 32 ayat 9. Yang mana permulaan yang diberikan dari segi sensorium ke atas manusia itu adalah pendengaran dan penglihatan. Dan bersama-sama dengan itu merupakan hati, akal. Akal ini sebenarnya merupakan sesuatu yang mula-mula sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita perhatikan kat sini, sebaik saja roh itu dicium ke atas kalb manusia, itu kita dapat bersama-sama dengan itu adalah juga akal. Dan inilah agaknya yang agak membezakan kalau kita perhatikan dari segi permulaannya pemikiran berbanding antara kita umat Islam Al-Quran, dengan kita mengikut Al-Quran, dan juga dari segi tradisi tradisional. Kalau kita perhatikan bahawa ianya lebih merupakan terus kepada pemikiran tanpa merentas apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai qalb. Tapi kalau kita perhatikan di sini, tajuk perkendakan, saya melihat dari segi masyarakat Madani, ramai agaknya yang agak masih tertanya-tanya, apakah agaknya Madani itu sebenarnya. Dan kalau kita perhatikan di sini, paling akhir dalam kitaran yang dikemukakan pada 6 teras Madani itu adalah bersifat ihsan. Di sinilah agaknya yang kita perlu bermula. Barulah agaknya pertumbuhan dari segi peradaban, kesejahteraan, budaya cipta, saling menghormati, berkeyakinan itu akan merentas dengan secara swadirinya. Kita juga sebagai manusia, dan di sini kalau kita dapat perhatikan bahawa pemantapan keluarga itu sangat penting untuk melahirkan apa yang saya nyatakan ini sebagai sifat ihsan. Madani ini sebenarnya bukannya baru sebenarnya. Kalau kita perhatikan permulaannya dalam penulisan oleh Al-Farabi pada tahun Masihi. Kalau tahun Masihi itu 870 Masihi, lebih kurang dalam usia 1200 tahun dahulu, dan juga tahun hijrahnya kalau kita perhatikan itu pada 208. Beliau menulis
satu manuskrip Fusul Al-Madani yang telah diterjemahkan oleh University of Cambridge pada tahun 1991. Apa yang terjemahkan sebagai Concise Statement of a Civil Society. Inilah kalau kita perhatikan ramai juga yang ada menyatakan bahawa Madani itu merujuk kepada civil society, masyarakat Madani. Paling rendah kalau kita perhati di dalam masyarakat adalah walaupun ada bekerjasama, tapi keutamaannya adalah memperoleh kebahagiaan pribadi itu sendiri. Ini rata-rata kalau kita perhatikan dapat kita kecapi apa yang berlaku sekarang di dalam sosioekonomi seluruh dunia pun. Kalau kita perhatikan, kita melihat sekarang pun berlakunya kelenah dari segi terlalu banyaknya wang ringgit sampai trilion ringgit dan dolar sehingga kita tidak mengerti apakah sebenarnya yang dikehendaki. Sedangkan kalau kita perhatikan kesejahteraan itu bukan sahaja kebendaan wang ringgit sahaja ataupun dolar sahaja. Dan dalam Fusul Al-Madani ini diterangkan bahawa tahap tinggi yang perlu dicari-cari oleh seseorang insan itu adalah untuk membangunkan tamadun yang tinggi dan juga mempunyai maklumat serta apa yang kita hendak dapatkan, usahakan itu menegakkan kebenaran, mencari kebahagiaan, memupuk rasa sayang, memakmurkan masyarakat dengan hal-hal yang mulia. Itu sebenarnya kalau kita perhatikan dari segi utamanya pemantapan keluarga yang merujuk kepada pengajaran-pengajaran. Sebab itulah permulaannya dari segi induk dalam satu-satu masyarakat dan komuniti. Dan bila kita perhati begini, bagaimanakah agaknya kita nak mulakan apa yang dikendaki pada satu tahap masyarakat Madani yang bertahap tinggi. Di sinilah agaknya saya ingin kemukakan apa yang telah saya menulis dalam pendekatan psikologi kognitif Din yang saya kemukakan ini. Sudah lama agaknya saya meneliti tentang psikologi kognitif, lebih kurang dalam 21 tahun lah. Dan seperti yang dapat dilihat pada tahun 2022, buku psikologi kognitif Din itu dapat dianugerahkan sebagai anugerah buku negara. Dan kita perhatikan kat sini di dalam buku tersebut, di dalam pendekatan tersebut, saya menyatakan sebagai ad-din dan personality sebab kita kena melihat bahawa dalam kekeluargaan itu melibatkan juga personality akhirnya. Dan ad-din merupakan satu cara gaya kehidupan sempurna dalam ekologi alam. Ini dapat ditatapi di dalam buku tersebut, tapi saya mukakan hanya sebagai ringkasan saja. Dan ia meliputi segala aspek pemikiran kognitif serta tindakan biofizikal yang bersabit dengan susulan konseptualisasi daripadanya. Kita ingat pada perkataan konseptualisasi ini. Ini yang penting, yang bezakan nanti antara daya pemikiran orang-orang daripada Eropah dan juga daripada Amerika Utara dan maupun Amerika Selatan berbanding dengan apa yang dikemukakan di dalam Al-Quran berkaitan dengan pemikiran. Seperti yang dinyatakan tadi, akal itu sudah diterapkan di dalam diri seorang insan itu melalui tiupan roh itu. Jadi kita pegang pada itu dan kita nampak sini bahawa cara gaya kehidupan masyarakat Islam ini menggariskan keindahan moral, etika, prinsip objektif, peraturan syariah dan kebudayaan serta tamadun yang terbaik untuk umat. Dan kalau kita perhatikan dari segi pendekatan psikologi din ini diterapkan juga dengan pendekatan kaunseling sebaiknya bagi seorang Muslim. Dan di sini kalau kita perhatikan juga pada seorang kaunselor Muslim,
hendaklah merangkumi segala tunjang pendekatannya kepada akidah, iman, amal dan ihsan. Di sinilah kalau kita perhatikan bahawa ada cara bagaimana agaknya kita hendak mengkonseptualisasikan dari segi masyarakat madani itu. Kalau kita perhatikan di sini, kalau kita lihat sini bahawa apa yang saya nyatakan tadi pada awal, dalam Al-Quran, qalb itu sebagai punca pemikiran. Dalam tradisi klasik pula, otak sebagai pusat pemikiran. Saya kemukakan ini sebagai satu pembaharuan. Bukan pembaharuan sebenarnya, tapi pembaharuan dari segi cara ahli-ahli masyarakat hendaklah berfikir bagaimanakah kalau psikologi dari segi tradisi yang klasik itu menyatakan bahawa otak itu sebagai pusat pemikiran. Psikologi kognitif menyatakan bahawa kita mengikuti daripada apakah agak yang terdapat dari surah-surah di dalam Al-Quran itu qalb, dan akal itu merupakan satu simbiosis yang dapat merangkumkan permulaan pemikiran kognitif itu. Bermakna di sini sebenarnya pemikiran itu berasal daripada qalb kita, jantung kita. Ini sesuatu yang agak perlu kita menepati, kita cuba mencari cara. Kenapakah agaknya selama 70 tahun dahulu sudah dinyatakan bahawa pemikiran itu asalnya daripada qalb. Di sinilah kalau kita perhatikan, kita dapati bahawa sebenarnya di dalam qalb itu ternyata wujudnya apa yang dinyatakan sebagai peptides ataupun molekul-molekul informasi yang dinamakan sebagai oksitosin dan vasopressin. Ini sudah dapat dibuktikan di dalam satu kajian. Kajian ini dikemukakan oleh Candice Pert. Dan kalau kita perhatikan di sini, oksitosin dan vasopressin ini merupakan molekul informasi, dan dia dua, dan sebenarnya ada lebih kurang 100 lagi information molecules yang terdapat di dalam jantung kita ni yang memberi isyarat-isyarat pertama ke arah neuron-neuron di dalam struktur otak. Inilah membezakan bahawa oksitosin dan vasopressin ini yang berkaitan dengan emosi, berkaitan juga dengan attachment, dialirkan melalui signal-signal yang tertentu, electrical signals tertentu, melalui saluran darah kita ke arah neuron-neuron di dalam struktur otak. Ini yang memulakan konseptualisasi. Sini kalau kita perhati mengapakah agaknya kita nak merujuk pada sini, penting sekali. Kerana bagi memantapkan kekeluargaan itu bermula dengan keibubapaan. Bermula dengan pengajaran pembelajaran. Kalau kita nampak di sini bahawa ini merupakan satu rajah yang merujuk kepada komponen pembentukan konseptualisasi dalam minda mental kita. Kalau kita perhatikan bahawa terdapatnya qalb di sini, akal di sini, dan pada landasan yang pertama ini sudah tentunya akidah hendaklah diutamakan. Dalam akidah inilah yang nampak kita tadi dari segi apa yang dikendaki dari segi iman, amalan dan ihsan. Barulah agaknya landasan konseptualisasi tentang apa sahaja yang kita mempelajari hasil daripada, saya katakan, ini yang saya menyatakan dari segi akidah, iman, amal dan ihsan tadi itu. Dan kita nampak di sini bahawa
pemikiran kognitif itu asalnya daripada kami. Surah Al-A'raf 179, Surah Al-Hajj 22-46, Al-Baqarah 269 menyatakan tentang hikmah yang diperoleh daripada akal itu sangat penting untuk kita memahami ini. Dan apakah isu yang dimasukkan ihsan? Ihsan bermaksud berbuat baik, melakukan kebaikan, menghasilkan kecemerlangan. Ini permulaannya. Kalau kita perhatikan dari segi kehendak kita untuk memantapkan kekeluargaan itu bermula daripada terlahirnya seseorang bayi itu dan pemeringkatannya dalam proses pembesaran sehinggalah ia menjadi seorang remaja dewasa. Dan ini kalau kita perhatikan sangat berkait rapat dengan rajah yang saya nak bukan sini, bahawa kekeluargaan itu berada di dalam persekitaran dan hendaknya kita alihkan apa yang terdapat di dalam pemantapan kekeluargaan itu menjurus ke arah apa yang dikehendaki sekarang sebagai masyarakat madani. Itu yang saya menyatakan bahawa permulaannya dari segi ihsan tadi, buat baik, melakukan kebaikan, menghasilkan kecemerlangan. Menghasilkan kecemerlangan itu kalau kita perhatikan merupakan apa yang dikehendaki dalam kitaran yang dikemukakan dalam Rajah 6 nilai teras madani. Daya cipta, menghormati dan berkeyakinan. Barulah agaknya kalau kita dapat memaklumkan, memberikan satu kecembangan, misalkan contohan dari segi ilmuwan yang baru, ini akan memberikan kesejahteraan. Idamannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan di dalam masyarakat itu. Kalau kita nampak ini bermulalah dari si apa yang dikemukakan di dalam psikologi kognitif batin, perhatikan dia bukan sahaja dipetik di dalam keadaan yang kekosongan, tetapi mempunyai doktrin-doktrin epistemologi yang tertentu. Dan kita perhatikan sini ada 7 peristiwa tauhid, prinsip dimensi kepemimpinan pengikut, dimensi budaya, amanah, doktrin kesalingan doa, doktrin pengetahuan kreatif, doktrin takwa. Tapi ini boleh dibaca di dalam, saya tak mau memberikan huraian terperinci tentang ini, kerana elok kalau dapat dibaca di dalam buku ini. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan dapat menjurus lebih mendalam lagi bagi setiap doktrin yang terdapat di dalam asas epistemologi psikologi kognitif ini. Seperti yang saya nyatakan tadi, keluarga itu penting. Bagaimana agaknya kalau kita nak timbulkan ihsan itu sejak daripada awal kita kena mula, dan pepatah kita memang sudah ada dalam masyarakat orang-orang Melayu, misalnya kita melenturkan burung biarlah, rebung itu biarlah daripada rebungnya. Satu lagi kita mendidik biarlah semenjak mereka kecil, dan rebung tidak jauh dari rumput. Ini yang penting di sini kalau kita perhatikan bahawa sifat-sifat yang terdapat pada seseorang kanak-kanak itu dan sifatnya berterusan sehingga alam dewasa nanti mungkin tidak jauh beza dengan sifat perangai orang tuanya. Ini yang kita nak perhatikan. Tapi maknanya itu bukannya tidak boleh diubah, boleh diubah. Tapi maknanya itu kalau kita tidak perhatiin, tidak berhati-hati, dan sebab yang penting itu melentur rebung biarlah daripada rebung. Sejak daripada awal itu kita sudah bermula. Sebagai satu contoh saja, kalau kita perhatikan, saya perhatikan di sini antara masyarakat kita dengan masyarakat orang di Amerika Utara sana. Itu bermula dengan mengajar anak kita makan dengan tangan kiri, bersalaman dengan tangan kiri, ambil serba-serbi dengan tangan kanan. Kita elak pada tangan kiri itu. Kita mengambil, kita makan dengan tangan kanan. Kita makan dengan jari kita. Tapi kalau di Amerika Utara, kita buat sedemikian rupa, sifatnya yang dianggapkan itu agak jijik kerana kita menggunakan tangan, mereka menggunakan sudu dan kaku. Tapi itu adalah budaya kita. Kita mengerti bagaimana, apakah sebabnya kita menggunakan
tangan kanan itu kebersihan, bisa katakan, kalau kita perhatikan. Ini yang saya nak cuba terapkan, mantapkan dari segi amalan kebersihan itu bermula sebenarnya daripada kecil lagi. Cara kita untuk menjaga kebersihan baik dalam rumah, ya. Kalau saya nak mencari sampah, ada satu bandar yang saya jelajahlah di Germany. Bila saya berjalan, susah saya nak mencari sampah di bandaraya itu. Ini sifat ini yang kita hendakkan. Maknanya itu kesedaran semenjak kecil, ya, bahawa kebersihan, ya, berbuat baik, melakukan kebaikan itu, menghasilkan kecemerlangan itu dapat kita utamakan. Keseluruhan ini sebenarnya berlangsung hasil daripada pembelajaran. Saya kemukakan kat sini. Ini biasa kita lakukan. Setiap apa yang kita belajar itu mempunyai skema yang mudah dan skema yang kompleks. Dan ada cara asimilasinya, ada juga cara akomodasi. Asimilasi ini terutamanya berlakulah pada skema yang mudah. Paling mudah tadi, seperti saya sebut contoh tadi, makan dengan tangan kanan. Kalau kita mengasuh anak-anak, dia melihat kita, perbualan kita, percakapan kita, cara berpakaian kita, ungkapan-ungkapan yang kita sampaikan. Ini merupakan skema-skema yang mudah yang sedang diterap oleh seseorang kanak-kanak. Dan dia akan bergerak. Oleh kerana kita bergerak di dalam keadaan masyarakat yang berkelompok, dan kita perhatikan sini dalam masyarakat, di dalam negara kita pun, kita mempunyai apa yang kita nyatakan sebagai extended family. Kita mempunyai atuk ayah, atuk kita, atuk saudara kita, ya, mak-mak saudara dan sebagainya. Kadang-kadang tu ada bersama-sama di dalam satu keluarga. Dan ini membentukkan satu tradisi yang tertentu untuk keluarga itu, dan hasilnya nanti akan dilebarkan pengaruhnya ke dalam masyarakat. Dan dia akan pergi. Ini tradisi-tradisi ini sudah melibati dari segi kemahiran menangani aktiviti dengan skema-skema yang agak kompleks sedikit. Bahasa-bahasa yang digunakan itu, kalau kita melihatkan dari segi bahasa-bahasa abstrak yang hendak dibelajar oleh kanak-kanak itu, dapat dicerap dari segi tradisi-tradisi yang dikemukakan oleh ibu bapa dan juga mak-mak saudara atau atuk dan sebagainya. Dan akhirnya, apabila perkara ini dapat diterima, dia menjadikan satu convention. Ya. Tiba pada peringkat inilah yang mana daripada skema-skema ataupun asimilasi-asimilasi yang asas tradisi itu mula diterima sebagai satu konvensional oleh masyarakat. Namun begitu, cara pemikiran seseorang individu itu pun sudah maju juga ke hadapan untuk menerap skema-skema yang kompleks dengan kemahiran-kemahiran yang bermula dengan penerapan pemikiran konseptualisasi. Di sinilah bermulanya apa yang dihasilkan sebagai pembelajaran secara konstruktivis itu. Ini merupakan satu usaha yang agak kompleks. Di dalam keluarga, ibu bapa hendaklah juga, ya, mempunyai asas ini supaya memahami bagaimana kehargaannya mendidik anak-anak itu daripada skema-skema yang mudah kepada skema yang kompleks, dan apa kehargaan yang perlu digunakan segi aspek asimilasi, dan apa kehargaannya yang memerlukan pemikiran oleh seorang kanak-kanak dan juga oleh ibu bapa itu sendiri. Ya. Manusianya hasil daripada pelajaran itu, kalau kita perhatikan, memang unik, transformasi, kederiaan yang dipunyai. Kederiaan ini kalau kita perhatikan, yang mendengar, lihat, sentuh, hidup dan rasa. Ini pendengaran ini yang
mula-mula sekali diwujudkan di dalam kandungan zuriat itu. Kita perhatikan ya, pendengaran. Kita dapat semua ini dapati semua dari segi sensorium ini sangat diperlukan apabila kita sebut dari segi perkara ini semua melalui dari segi pembelajaran kita. Ya, apabila kita melakukan satu-satu, sama ada kita mempunyai image tertentu, sama ada dari segi 2 dimensi atau 3 dimensi, itu semua hasilnya daripada konseptualisasi pembelajaran. Ini dalam minda, seperti saya nyatakan tadi, daripada isyarat-isyarat molekul ini sebenarnya oksitosin dengan vasopressin inilah yang memulakan isyarat-isyarat molekul informasi kepada neuron-neuron berkaitan dengan pendengaran, penglihatan, sentuhan, penghidupan hasil. Dan dia berubah kepada dinamik, simbiosis, kalp dan akal. Akal itu sedia ada. Kalau kita perhatikan, sebaik sahaja manusia atau bayi itu ditiupkan rohnya pada umurnya 40 hari. Dan di situlah permulaannya. Kalau kita perhatikan, sebab pendengaran itu sudah dapat diperolehi oleh seorang bayi itu walaupun dalam kandungan. Di sinilah bermulanya apa yang saya nyatakan. Minda yang mula terselah dari segi tanggungjawab seorang keluarga itu sebagai khalifah. Ini saya menyatakan keluarga asasi masyarakat. Sudah tentunya dan dah lama itu pendidikan panduan kepada kanak-kanak itu, proses tumbuh besar kanak-kanak. Ini tanggungjawab memang tidak ada kalau kita perhatikan pada tanggungjawab ibu. Amalan insan ini berbentuk formatif. Kalau kita perhatikan kesan bimbingan dan asuhan ini, amalan ihsan itu yang membentuk formatif kesejahteraan. Jadi kita elak dari segi hikmah kebijaksanaan kita, tentulah kita akan elak melakukan masalah. Ini sealiran dengan makasih syariah kalau kita perhatikan. Dan kebijaksanaan itu, hikmah itu kita dapat perhatikan. Sudah mula disebut pada surah Al-Baqarah ayat 269. Dan bersama-sama kalau kita perhati dengan surah Al-A'raf, jelas seorang insan itu dituntut menggunakan akal fikirannya. Ini banyaklah kalau kita perhatikan dalam best practices, termasuk dalam juga dalam pemantapan kepada masyarakat, keluarga, dan menerapkan sumber ini untuk kesejahteraan. Dan sini kalau saya fokus ke atas kesejahteraan dapat dicapai melalui aktiviti tumpuan nilai insan sebagai trust memastikan kesejahteraan insan. Yang pendekatan psikologi insan bermula daripada sembasis lakaran dalam rajah yang berikut jelas menunjukkan puncanya personality. Inilah kalau kita perhatikan kat sini saya kemukakan sekali lagi bahawa apabila berlakunya konseptualisasi ini hasil daripada akal dan akidah, dia akan bergerak pada satu tahap kelakuan yang abstrak. Masih lagi di dalam kawasan minda mental kita, kalau kita perhatikan ini dalam kekeluargaan, dalam ibu bapa, bagi ibu bapa nak kena jaga ni, oleh kerana di sinilah bermulanya kelakuan yang abstrak yang belum dialihkan kepada kelakuan yang sebenarnya. Di sinilah pengaruhnya kalau kita perhatikan, sebab selain daripada akal, kita ada juga kalau mengikut Ghazali, nafs itu. Dan rujukan nafs ini kalau kita bermulalah dengan pemeringkatan al-amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, radiyah.
Di sinilah bermulanya nilai-nilai yang tertentu yang terdapat tadi apabila wujudnya konseptualisasi hasil daripada asuhan-asuhan dan apa yang diajar di dalam satu-satu keluarga. Kita perhatikan sini, tentunya kita hendak mengelakkan mafsadah tadi. Maka segala perkara yang niat dengki tidak bertimbang rasa melahirkan rasa tamak kepuasan secara serta-merta hendaklah dielak. Dan bimbingan dan juga asuhan itu akan menggerakkan seseorang individu pada daya mengatur serta analisis pendirian teguh dari segi perakuan-perakuan yang boleh memberikan penakwalan tadi dari segi aspek kalau kita menyatakan sama ada secara tradisi konvensional atau konstruktivis itu bermulalah ya pemikiran itu bergerak kerana nilai itu sudah ada dipelajari semasa konseptualisasi itu, baik dari segi nilai-nilai yang basic, nilai-nilai yang tradisional, nilai-nilai yang konvensional, ataupun yang memerlukan kefahaman dari segi pemikiran konstruktivis, menakul nilai-nilai yang baru yang perlu ditangani oleh seseorang individu. Kalau tidak dipersediakan pada awal, seseorang individu akan hilang panduan. Di sinilah kalau kita perhatikan bukan sahaja di dalam budaya keluarga, tetapi apabila bergerak pindah kepada sistem pengajaran yang formal di dalam alam persekolahan, nilai-nilai itu hendaklah diterapkan sentiasa supaya tidak diketepikan dan sentiasa dalam ingatan. Kita lihat kat sini, kalau kita perhatikan ya, bahawa pemeringkatan inilah yang menjejak kepada apa yang kita nyatakan pegangan kepada akidah itu pada awalnya, ya, bergerak kepada iman yang hendaklah juga dimulakan di alam kekeluargaan, amalannya, dan barulah jelas bahawa ihsan itu akan dapat dibangunkan apabila sudah tiba pada perkaan lawamah itu, pertumbuhan baru akan dijiwai, ya. Dan apabila seseorang sudah dapat mengenal pasti apa sebenarnya ihsan, buat baik dan sebagainya, tidak bermakna dia tidak ada cabaran-cabaran, kan ada cabaran. Dia akan menurun balik pada peringkat al-awamah. Ini dalam buku saya ada menyatakan bahawa penurunan itu sama ada daripada Al-Muhammad atau Al-Mu'minah radhiyallahu itu bukan secara mengejut, tetapi sedikit demi sedikit, oleh kerana tidak dirasai, tidak perasan. Itu sebabnya di dalam pemantapan kita untuk mendidik anak-anak sentiasa saja, ya, kita nak berwaspada, yang perhatian akan apa yang dilakukan oleh anak itu semasa proses pembesaran. Sekarang ni kita perhatikan umur 2 tahun setengah, 3 tahun, 4 tahun memang sudah diajukan dengan peralatan-peralatan gadget, permainan-permainan pun semua sekarang kalau kita perhatikan merupakan ala gadget-gadget yang penuh dengan suara, pergerakan yang menunjukkan tingkah laku sebagai satu percontohan. Dalam handphone ini bisa katakan, kalau kita ada handphone, dalam handphone itu sungguh mudah. Sekarang ini sudah ada daya TikTok, misal katakan, Instagram,
dengan mudah diperhatikan, dapat dipaparkan. Dan anak-anak yang berumur 3 tahun sudah pandai untuk mencari manakah butang-butang yang tertentu yang boleh memaparkan Instagram ataupun TikTok-nya atau Facebook-nya ataupun apa-apa sahaja cara media. Peranan ibu bapa sangat penting dekat situ. Kerana di situlah kalau kita perhatikan terbentuknya permulaan perlakuan. Ingat, walaupun anak-anak itu berada lagi di dalam kawasan kanak-kanak, tapi hasil daripada format pembelajaran yang saya kemukakan tadi itu, ia bergerak kepada sesuatu kuadran yang mudah, basic, kepada satu kuadran yang tradisional, dan dia bergerak kepada kuadran yang konvensional. Belum lagi tiba satu tahap konstruktivis yang matang, kerana pada tahap umur itu sentiasa saja diterima apa yang dinampak baik menggembirakan, itulah yang betul. Di sinilah saya perhatikan, kalau terlalu banyak pendedahan kepada alat-alat gadget, merupakan handphone biasanya sekarang, ya, selagi macam apa itu merupakan satu komputer sebenar. Tapi tidak didedahkan dengan pembacaan dari segi buku-buku. Hilang nilai untuk mendapatkan daya ilmu itu dari pembacaan buku-buku. Tapi sekarang ni agaknya di negara kita belum lagi tiba pada tahap itu. Kita dapati bahawa di negara-negara Eropah dan di Amerika Utara sudah nampak perubahan, bahawa kekangan untuk secara kebebasan sepenuhnya bagi anak-anak untuk didedahkan kepada gadget-gadget ini sekarang sudah berkurangan dan sudah beralih kepada penambahan pembacaan daripada buku-buku teks dan teks-teks yang berbentuk kertas semula. Di negara ini kita jangan terperangkap dengan keadaan yang memberi kebebasan. Mudah saja, perhatilah di supermarket dan sebagainya. Mak ayah berbual, anak bersendirian dengan handphonenya. Kurang berinteraksi. Bagaimana untuk melahirkan pertumbuhan keakraban itu? Penghormatan karamah insaniah itu di dalam satu keluarga itu, apabila masing-masing dengan kawasan niat mendapatkan maklumat. Betul, mendapatkan maklumat. Tetapi secara bersendirian. Tidak lagi dalam karamah insaniah kekeluargaan yang merujuk kepada sama-sama kolaborasi. Kita meningkatkan keteguhan di dalam keluarga itu. Ini. Jadi kalau kita perhatikan sini, betul kalau kita lihat dari segi amarah lawa Muhammad ma'inah radhiyallahu merujuk kepada usaha untuk memberikan ketenangan jiwa
Tapi cuba kita lihat lebih luas daripada pembentukan personality seseorang individu itu. Dan di sinilah kalau kita perhatikan bahawa apa yang sudah dilahirkan dalam konseptualisasi ini bergerak pada kelakuan yang abstrak, masih lagi di dalam pemikiran, dan apabila pemikiran itu dikeluarkan, dijadikan sebagai satu perlakuan, itulah perlakuan personality seseorang individu itu. Berbeza di sini kalau kita perhatikan. Sebabnya pemikiran-pemikiran orang-orang daripada Eropah dan daripada Amerika Utara tidak ada simbiosis antara kau dengan akal ini. Tidak adanya akidah. Malahan roh pun tidak disentuh. Akal itu, apabila roh itu ditiup, ada bersamanya. Itu ciptaan pertama yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situlah kalau kita perhatikan lahirnya kau, seperti mana yang terkandung di dalam kajian oleh Candice Roth dan Heckman itu, bahawa permulaan pemikiran itu datangnya tergerak daripada molekul-molekul informasi yang dinyatakan sebagai peptides oksitosin dan vasopressin itu menjejak kepada neuron-neuron yang terdapat di dalam struktur otak kita untuk memulakan apa yang saya nyatakan sebagai konseptualisasi. Di sinilah akan dialirkan semula neuropeptides yang terdapat di dalam otak tadi itu. Apabila peptides itu berada di dalam otak, dia berubah, transform sebagai neuropeptides. Neuropeptides ini akan mengalir semula pada jantung melalui saluran-saluran darah itu balik dan terus pergi meresapi kepada organ-organ di dalam tubuh badan kita. Maka kita peganglah, bisa katakan, kita peganglah cawan ni. Maka kita cubalah minum, seperti saya nak minum. Maafkan saya nak minum sedikit. Rasa itu rasa itu mengalir semula kepada jantung dan terus bagi isyarat kepada neuron-neuron. Oleh kerana saya sudah tahu bagaimanakah agaknya rasa kopi sentiasa disimpan. Hasil pembelajaran yang awal itu, rasa kopi itu di bahagian cerebellum kita. Dan emosi kalau saya rasakan, saya rasa tenang hari ini, saya rasa gembira dapat bersama-sama dengan para hadirin. Itu sudah terpendam di dalam amigdala saya, di dalam otak itu. Bagaimanakah agaknya rasanya kegembiraan apabila dapat menyampaikan ilmu itu. Inilah. Ini tidak ada dalam pemikiran orang-orang di Eropah dan di Amerika Utara. Kajiannya baru hendak dimulakan. Tapi kita perhatikan bahawa dalam laluan, misal katakan kita perhatikan kajian-kajian yang
diusahakan oleh Candice Pert dan rakan-rakannya pada tahun 1985 itu membuktikan sebenarnya peptid oksitosin dan vasopressin inilah yang menggerakkan, mengalirkan maklumat perlakuan sosial dan juga aktifkan intervensi berkaitan dengan pengawalan stres, anxiety dan agresi dan sebagainya. Bagaimanakah agaknya kalau kita perhatikan seorang bayi yang baru dilahirkan itu sebaik sahaja dilahirkan, kita perhatikan kalau sebagai seorang Muslim, ayahnya akan ada di situ, sambut bayi itu dan diazan dan ikamatkan. Barulah ayah itu akan, ataupun doktor sendiri, ataupun ayah terbaiknya, ayah itu sendiri menyerahkan kepada isterinya yang baru melahirkan anak. Tapi, tanyalah pada kawan-kawan wanita, saya kata, yang sudah mempunyai anak. Bagaimanakah agaknya bayi itu apabila didokong, diriba sahaja, sudah mengetahui bagaimana untuk mendapatkan susu bagi menghilangkan dahakanya. Tak ada siapa yang mengajar. Sebenarnya, semasa di dalam kandungan itu sudah berlaku satu isyarat kenal pasti antara ibu dengan anak dalam kandungan itu melalui peptid oksitosin dan vasopressin yang dikeluarkan oleh ibu dan dikeluarkan oleh kanak-kanak dalam kandungan itu secara langsung berkomunikasi dan mengenali ibunya. Sebaik ayah itu meluahkan azan dan iqamah itu, ini merupakan apa yang dinyatakan sebagai proses imprinting. Permulaan untuk anak itu mengenal sebenarnya suara ayahnya. Cara ayahnya mendokong berkaitan dengan sentuhan. Kerana apabila ditahnikkan, bermulalah apa yang kita nyatakan sebagai isyarat-isyarat rasa penghidupan. Di sinilah agaknya bezanya. Dari segi permulaan kekeluargaan itu, kita nampak sini yang saya menyatakan tadi itu, neuropeptides menggerakkan maju manifestasi emosi, kepercayaan serta ekspektasi. Selain daripada transmitters memberi isyarat-isyarat antara neuron, percambahan isyarat-isyarat neuropeptide ini mainkan fungsinya yang penting. Respons-respons inilah sebenarnya yang menggabungkan minda dan emosi. Di sinilah permulaannya kalau kita perhatikan isyarat ihsan itu. Dan dalam ingatan kita ingat bahawa dalam surah Al-Isra, kalau kita perhatikan surah Al-Hujurat pun, kalau kita perhatikan bahawa serba-serbi memang sudah disediakan untuk kita. Cuma kita saja sebagai khalifah. Ingat, ibu bapa itu merupakan khalifah. Permulaan pengajaran panduan kepada anak-anak dan keluarganya. Dan di sinilah kalau kita perhatikan apa yang dinyatakan dalam surah Al-Isra 17, melebihi
Semua ni ada, tetapi melebihi makhluk lain. Melebihi makhluk lain ini apa yang diusahakan sebagai ditiupkan roh semasa ditiupkan roh itu bersama-sama dengan itu adalah akal. Kalau kita perhatikan bagaimanakah agaknya dalam kandungan itu bermulanya, ya, apabila bermulanya daging diciptakan, tulang belulang, lepas tu dibalutkan tulang-tulang itu dengan daging dan sebagainya, menjadikan makhluk yang baharu, melebihi makhluk-makhluk yang lain. Kita perhatikan kat situ. Ya. Bagaimanakah agaknya perkara ini boleh berlaku secara sendirinya? Oleh kerana roh itu sudah ditiupkan. Ini pernah dinyatakan oleh satu kajian oleh Bandura. Dia menyatakan sebagai self-process. Proses swadiri. Dia tidak ada cara bagaimana untuk memberikan bukti sesuatu perkara itu bergerak dengan sendirinya. Dia nyatakan hanya bahawa ada self-process. Bacalah kalau misalnya kan pada penulisannya berkaitan dengan personality, self-cognitive behavior personality. Dia menulis pada tahun 1999. Yang berasaskan kalau kita perhatikan itu, dia menyatakan dari segi self-efficacy, efficacy swadiri dan sebagainya, bergerak dengan sendirinya hasil daripada self-process itu. Sebenarnya sebaik saja pada umur 40 hari itu bergerak pada tarikh itu, roh itu yang menggerakkan. Self-process itu merupakan apa yang terbentuk hasil daripada keadaan semula jadi setelah roh itu ditiupkan pada umur 40 bulan, 40 hari. Jadi surah, kalau kita perhati surah Al-Hujurat pula, ujaran kita, pedoman agak kita umat manusia ni dari segi pelbagai bangsa lelaki perempuan, timbullah untuk kita rasa hormat menghormati. Karamah insaniah ini penting sebenarnya, supaya kita tidak ada unsur-unsur diskriminasi apabila kita berada di dalam sesuatu masyarakat. Inilah antara pemantapan kalau kita sedar bahawa perkara ini memang ada dituntut, maka keluarga itu memang pada awalnya bertanggungjawab untuk mengalirkan apa yang saya nyatakan sebagai panduan-panduan yang tertentu. Seperti dalam tajuk kita, kita nak memantapkan keluarga itu supaya dapat kesejahteraan dalam masyarakat kita. Jadi dalam dua surah kalau kita perhatikan ini, ya, Al-Isra dan Al-Hujurat, insan, ihsan insaniyah sebagai ingatan, sebagai ingatan kita dalam surah ini, supaya kita bimbing menimbulkan konseptualisasi ihsan insaniyah yang menghormati, ya, antara satu dengan lain, menjaga maruah, ya. Dan inilah kalau sebaiknya berlaku apabila yang saya nyatakan tadi, apabila roh yang itu dicipta dan ditiup
kita sebagai khalifah ini terdapat dalam surah Al-Mu'minun. Membaca ni dan mendalami, saya rasa insya-Allah kita akan dapat menangani sebaik-baik. Sudah tentunya kalau kita perhatikan apabila roh itu ditiup, semangat penghormatan martabat ihsan itu serta keinsanan memang sudah sentiasa wujud dalam diri seorang individu. Ini yang kita dapat. Ini yang dipandu, dibimbing supaya berlaku satu apa yang nyatakan sebagai peneguhan. Tentunya, walaupun dinyatakan bahawa bayi itu fitrah dilahirkan bersih, memang dilahirkan bersih. Oleh kerana ini, semangat akal itu memang sudah ada untuk menjanakan daya menghormat martabat ihsan dan keinsanan. Ini semua tertanam di dalam akal. Ini tidak ada kalau kita baca buku daripada orang-orang daripada negara-negara Eropah. Memang kita akan tidak dapat sejauh manakah agaknya dapat kita mengecapinya dari segi aspek spirituality, dan saya pegang penuh kepada tauhid yang melibatkan kita orang-orang Muslim. Dan tidak ada tolak ansur. Kalau kita lihat sini, apa yang biasa kita sebut-sebut tentang jiwa itu, jiwa ini, dia terkandung di dalam ihsan ini, dalam jiwa, dalam diri kita. Asalnya ini merupakan perkataan Sanskrit sebenarnya. Kita pun banyak pinjaman daripada unsur-unsur perkataan-perkataan lama. Dia sebenarnya apa yang dimaksudkan sebagai benih kehidupan yang bukan dalam bentuk fizikal. Maknanya itu kita tidak nampak, merampung kesedaran dan personality. Jadi kalau kita melihat itu, dia lebih mendekati, kalau kita perhati bahawa jiwa ini lebih mendekat dengan roh, dengan akal. Sebab itulah yang memulakan pergerakan sebesar-besar, yang memulakan pergerakan oksitosin dengan vasopressin itu semasa di dalam kandungan. Dan kalau kita baca buku-buku psikologi pun, kita akan terlintas dengan istilah psyche. Ini pun dinyatakan juga ada persamaannya dengan jiwa. Jadi apa sebenarnya yang merangkumi dari segi jiwa? Ini dia merangkum dari segi perasaan, kesedaran tentang alam persekitaran kita, impian-impian, angan-angan kita dan sebagainya ada kaitan dengan kehendak swadiri kita. Apa yang kita kehendaki. Ini sangat berkaitan dengan pengajaran pembelajaran dari segi aspek nafs. Rujuk balik semula kepada pemeringkatan nafs itu dari segi pada al-amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, radiyah, dia. Jadi kalau kita tidak bermulakan dengan peringkat yang awal ini, susah bagi kita akan nanti untuk dapat membentukkan satu keluarga yang mantap. Pada akhirnya,
Apakah sumbangan, bisa katakan, ahli-ahli dalam lembaga keluarga itu untuk menjanakan suatu masyarakat yang agak sejahtera? Apa itu KAP sebenarnya? Banyak kali saya sebut KAP ya. Terkandung di dalam KAP ini. Saya memberikan secara yang agak ringkas ya. Banyak boleh dibaca di dalam buku psikologi kognitif nanti. Ia melibatkan apa yang nyatakan sebagai intuisi, pengenalpastian kewujudan. Ini ada di dalam. Intuisi ini merupakan sesuatu yang agak, kalau kita terlintas sesuatu, tergerak hati kita untuk melakukan sesuatu, itu merupakan satu intuisi di dalam minda kita. Biasanya intuisi ini juga ada kaitannya dengan cara pembelajaran kita pada masa-masa yang lampau. Jadi pengalaman-pengalaman kita tentang satu perkara itu agak sudah disimpan di dalam cerebellum kita, di dalam amigdala kita. Maka tiba pada satu ketika itu tanpa disedari, ya, dia akan mencetus semula, keluar semula dalam keadaan yang agak memberikan satu-satu isyarat yang secara agak tidak disedari bagi kita menyatakan sesuatu keadaan. Tergerak dalam hati hari ini, berhati-hatilah. Tadi saya berhati-hati. Saya tergerak dalam hati saya tadi ni, kena keluar cepat tadi pukul 8. Sebelum pukul 8 dah kena keluar dah. Ya. Takut nanti ada kesesakan perjalanan sebab saya duduk jauh daripada lembaga kaunselor. Ya. Daripada pejabat lembaga kaunselor. Mengambil masa lebih kurang dalam 1.5 jam untuk sampai di sini. Ya. Jadi pengkiraan itu sentiasa apabila ada satu intuisi, agak jangan keluar cepat sangat. Bila keluar cepat sangat, dia akan melebihi daripada 1.5 jam. Betul-betul lebih kurang dalam 8-10 minit keluar. Betul, saya dah sampai di sini pada 9:30 di pejabat. Itu pergerakan. Dan di dalam, terkandung di dalam KAP juga ni apa yang dinyatakan sebagai pengenalpastian. Identification. Membantu KAP menggerak mencapai sesuatu yang ada sesuatu dalam diri kita ni, di dalam KAP itu terpendam di dalam. Ini pun berlaku dalam keadaan-keadaan yang mana kita sudah mempelajarinya. Ya. Terbentuk suatu idaman. Untuk mendapatkan suatu idaman. Sesuatu yang adil seperti yang menyatakan di situ. Ini yang menggerakkan juga dari segi KAP itu. Dan kewujudan maknanya memberi kesedaran kepada insan. Memang sedar. Saya sedar sekarang. Saya sedang memberi ceramah kuliah melalui internet Zoom. Dan cara saya memberinya agak berbeza. Kalau saya sedar dengan cara saya berhadapan dengan para peserta secara bersemuka. Saya kena ambil kira, bisa katakan, sebab saya tak nampak ni semua ni. Bisa katakan wajah peserta-peserta. Namun begitu, saya cuba untuk dapatkan satu kesedaran bagaimanakah agaknya para peserta yang sedang menonton. Ini merupakan satu cabaran. Jadi apabila kita ada di dalam KAP kita ini, intuisi pengenalpastian kewujudan, sudah tentunya kita akan rasa sesuatu yang boleh menggerakkan. Bersamaan tadi, kalau kita perhatikan tadi,
kap tidak boleh bergerak secara bersendirian. Wujudnya akal itu, maka kedua-dua ini, kap dengan akal inilah akan menyatukan sesuatu untuk melahirkan konseptualisasi tadi itu. Kalau orang daripada Eropah ataupun orang daripada Amerika Utara ni, dia cakap semua berlaku dekat sini, dekat otak. Sebab tidak ada sentuhan tentang roh. Ini yang membezakan kita apabila hendak melahirkan satu masyarakat, apa yang dinyatakan sebagai masyarakat madani, bermula dengan ihsan itu, kehendaknya bermula daripada kap ini tadi. Pengenal pastian tadi itu untuk mencapai sesuatu yang ideal. Nah, ini disatukan pula dengan akal tadi. Apa yang saya nyatakan dalam surah Al-Baqarah 269 tadi dari segi hikmah. Bagaimana? Maka bermulalah. Apa yang dikehendaki itu hendaklah dipelajar. Tidak boleh tidak. Kita tidak ada tempat untuk ketepikan pembelajaran. Dan bagi keluarga, pembelajaran untuk anak-anak itu bermula sebaik sahaja bayi itu dilahirkan. Bayangkan. Cuba lihat. Ibu dengan anaknya sentiasa. Ibu apabila anaknya menangis, dia riba, anaknya dengan perlahan-lahan reda, diam. Sebab ada ikatan itu. That touch, sensitivity, sensorium itu hasil daripada oksitosin dan vasopressin itu. Tapi kalau misal katakan ayah yang tidak melaksanakan azan dan juga iqamah itu, cuba mengambil anak yang sedang merengek ini di riba, jenuh untuk memberikan supaya anak itu diam. Tapi saya berbeza sebab anak-anak saya ada. Semasa dilahirkan, azankan, diiqamahkan. Ada apabila dia buat kerana ke apa, merengek apa. Kalau ibunya agaknya setengah ada sesuatu yang saya ambil dan peluk riba, diamlah. Sebab sudah ada attachment touch tu. Sebaik saya dia dilahirkan, saya yang menerima. Jadi sudah ada isyarat tu. Oksitosin, apa yang terkandung pada jejari saya ini, suara yang saya luahkan semasa azan itu dapat didengar, dapat dirasa oleh tubuh badan bayi itu. Pembelajaran yang pertama dalam alam persekitarannya di luar kandungan ibunya. Ini berbeza bukan dengan cara-cara orang sebelah apa sebelah Eropah lah. Saya tak nak cakap, saya tak gunakan perkataan Barat. Apabila saya guna perkataan Barat itu merujuk juga kepada negara-negara di Asia Barat. Tapi negara-negara di Asia Barat itu juga mempunyai populasi Muslim yang besar. Jadi apa yang saya menyatakan ini ada juga kaitan dengan. Tapi
tapi dalam buku-buku, dalam manuskrip yang kita baca, dari segi manuskrip buku-buku psikologi yang ditulis baik oleh Erik Erikson ke, daripada Cattell ke, ya, siapa-siapa sajalah, tidak ada sentuh tentang roh, tentang kau, tentang akal. Ini bezanya apa yang dikendaki dari segi aspek masyarakat madani ini. Jadi fahamkan itu, baru kita dapat. Ini yang dikendaki. Seperti mana yang saya terangkan pada awal tadi, Al-Farabi menyatakan ada tahap yang rendah, ada tahap yang tinggi. Tahap yang tinggi ini kalau kita perhatikan, akhirnya adalah ihsan. Ini kalau kita perhatikan, ya, daripada segi apa yang dikendaki dalam baik hati kepada orang lain itu dinyatakan sebagai sebahagian pada ihsan. Rezeki yang dianugerahkan pada kita itu juga hendaklah kita sedekahkan. Ini ada di dalam surah-surah yang berkaitan dengan sedekah, iaitu zakat. Sebagai usaha sebahagian pada kemampuan yang berdaya oleh seseorang insan. Amal jariah ini banyak yang kita memperolehi, sebahagian besar juga kita keluarkan untuk masyarakat. Ini tidak pula dinyatakan di dalam kajian-kajian, ya, berkaitan dengan bagaimana untuk melahirkan, misalkan, kesejahteraan itu. Saya terlintas satu kajian yang dikemukakan oleh Jane Myers berkaitan dengan well-being ataupun wellness ataupun apa yang kita kat sini kita panggil sebagai kesejahteraan. Lama dia mulakan kajiannya pada tahun-tahun awal 90-an sudah dimulakan. Jane Myers, Jane-Myers, merupakan antara tokoh yang terkemuka juga dalam bidang kaunseling di Amerika Syarikat. Hasil kajiannya, dia cuba melakukan satu modeling apa yang digunakan di dalam perisian SPSS Amos, structural modeling. Harapannya supaya dapatlah mengenal pasti setiap variable itu memang punya keteguhannya sendiri antara variable pemboleh ubah bebas dengan pemboleh ubah yang bergantung, dependent variables dan independent variables. Jadi harapannya itu supaya dia dapat, saya tak ingat berapa dia punya bilangannya. Katakanlah 9 variables itu dia dapat diperolehnya. Jadi apabila buat structural modeling ini, dia harapannya lah dari segi teorinya bahawa setiap variable itu akan mempunyai kekuatannya tersendiri. Termasuk variable boleh ubah spirituality. Sebab pada akhir tahun-tahun 85 sudah mula elemen-elemen spirituality dapat diterima oleh orang-orang psikologis dan juga orang-orang kaunselor yang membuat kajian-kajian.
dia cuba masukkan spirituality. Tapi apabila keluar model itu, hasil model structural modeling itu, didapati bahawa item-item dalam pemboleh ubah spirituality itu, terdapat kesannya ke atas semua variable-variable yang lain. Maknanya tu 8 variable yang lain tu mempunyai ciri-ciri yang berkaitan dengan spirituality. Terus dia keluarkan satu artikel, dia minta maaf bahawa kajian dan teorinya itu tidak setepat seperti yang dijangkakan. Ya, sebab dia ingatkan kalau digunakan structural modeling tu, spirituality itu akan terasing sebagai satu pemboleh ubah yang jelas. Seperti mana pemboleh ubah yang lain. Tapi tidak. Rupa-rupanya spirituality ini terdapat kesannya pada setiap pemboleh ubah yang lain. Ada 8 lagi yang lain. Ada di dalam situ. Terus dia cakap, susah dia nak jawab jawapan itu. Ya? Dapatan itu susah baginya untuk memberikan satu jawapan. Bagi saya dia tak silap. Dia betul. Kerana kalau mengikut dari segi pendekatan Islam, spirituality itu, keagamaan itu, apa yang kita pegang sebagai agama kita, berada dalam seragaman throughout the universe. Dalam apa sahaja bentuk ada kesan-kesan daripada spirituality itu. Tapi John Myers dah mendiam John Myers. Tak sempat nak beritahu dia kepada dia. Jadi ada saya kemukakan satu model kesejahteraan di dalam psikologi kognitif yang menyatakan bahawa spiritual itu merupakan tempat yang mana lahirnya pengaruh-pengaruh yang lain. Dia apa yang menyatakan sebagai the central element, I see, all the influences that affects the environment. Ini sesuatu. Ini sebabnya zakat itu kalau kita perhatikan, ya, kita gerakkan satu zakat kat situ. Tak ada. Oleh kerana berbeza, ya, berbeza. Now, akhlak, adab, integriti ini kalau kita perhatikan terbentuk hasil daripada nilai. Dan ini memang nilai ini memang dipelajari. Hasil daripada proses pembelajaran, skema-skema, asimilasi dan akomodasi. Ya, kita perhatikan situ. Ya. Mana itu kita kena asuh balik. Kita kena asuh balik. Kerana personality ummah itu berasaskan kepada nilai. Apa yang sudah dipelajari. Apa yang dinyatakan pada awal tadi, bukan? Ya. Dan ini nyatakan tadi, lagi-lagi kita ingat, berikan satu ingatan, apa yang dimaksudkan dengan ihsan itu, berbuat baik, melakukan kebaikan, menghasilkan syurga. Jadi kita tahu bahawa alam baik sedia ada di dalam suara diri. Ini pun saya dah menyatakan tadi, pengaruh ini, ya, alam sekeliling yang mempengaruhi insan atas cara gaya. Kita tidak dapat elak ini. Seperti yang saya cakap tadi, gadget tadi. Ataupun keluar saja, kita dah terdedah dengan pelbagai kerenah di dalam masyarakat. Semua ini mempengaruhi diri kita. Semuanya
berasaskan kepada apa yang saya nyatakan secara kognitif konstruktivis. Kalau kita lihat tadi, apa yang saya nyatakan sebagai jiwa, akidah dan iman memulakan jiwa, konseptualisasi yang terbentuk tadi, menggerakkan kita melakukan sesuatu sebab ada kelakuan yang abstrak di dalam minda kita kan. Sebaik saya nak angkat tangan saya dekat kepala saya ni sudah tergerak, ya, sudah ada satu perlakuan yang abstrak di dalam minda saya untuk letakkan tangan saya di atas kepala saya. Dan ini kita perhatikan seterusnya ihsan, jiwa ihsan ini yang kita utamakan. Nah, ini merupakan satu darjat makam yang begitu tinggi, ya. Dia tersembunyi di sebalik amalan ini. Amalan seorang insan itu, sebab bila sudah tiba pada satu darjat itu, maknanya itu dia sudah rapat dengan Allah. Dia berkeyakinan bahawa Allah sesungguhnya sedang melihat kita. Ini yang kita perhatikan tiba pada seorang yang berihsan itu, ini digelarkan muhsin, muhsinin. Jadi maknanya itu kalau dia sudah rasakan kewujudan Tuhan itu, maknanya itu kalau dari segi nafsnya itu dia sudah tiba pada tahap mutmainah, ar-radiyah amaniyah. Dia tiba pada tahap itu. Tapi kalau memantapkan keluarga itu, sebaik saja kita dapat memantapkan pada tahap mulhamah, pembentukan itu akan diwarisi. Diwarisi oleh anak-anak kita, sisi keluarga kita itu sehinggalah dewasa, dan bermulalah pembelajaran mereka untuk mencapai kecemerlangan. Ini sama ada kita berada dalam sifat musyahadah atau muraqabah. Yang kedua tu muraqabah tu yang agak sentiasa kita hendak dapatkan. Ini berlaku apabila kita rujuk kepada akidah tadi. Adanya pengetahuan tentang rukun Islam, ada pengetahuan tentang rukun iman. Jadi kalau sentiasa saja kita melakukan apa yang dituntut di dalam rukun Islam dan rukun iman itu, sentiasa bersolat, ya, melakukan, saya katakan ini dalam dekat bulan puasa kita khusyuk dengan puasa bulan Ramadan kita, niat kita yang baik dan sebagainya, dan sentiasa saja mungkin kita berzikir, dan juga saya katakan jangan terlupa tahajud. InsyaAllah kita akan rasa dalam diri kita itu sentiasa sedang diawasi. Ini ada kaitan dengan teknik-teknik counseling, psikologi kognitif batin. Bagaimana untuk mendapatkan ketenangan diri dan sebagainya. Sifat ihsan ni, kalau kita perhatikan berlakunya musyahadah muraqabah, sifat yang mula jelma dalam diri seorang insan. Sentiasa ingat janji, ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pada jalan yang sentiasa lurus untuk diri kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna salatu wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sentiasa itu. InsyaAllah, ya, kita akan berada pada jalan yang lurus. Ya, minta panduan itu. Dan mujahadah, mengerjakan ibadah ini perlu diterapkan kepada anak-anak, kepada ahli-ahli keluarga kita.
bukan untuk diri kita saja. Ya. Sebabnya hasil dari saya menyatakan tadi itu, dalam ihsan itu kecemerlangan. Kecemerlangan itu hanya diperolehi daripada usaha kita untuk mendapatkan pembelajaran yang terbaik. Luaskan pembacaan, galakkan di kalangan ahli-ahli keluarga kita supaya membaca. Ini saya dapat perolehi semasa kalau kita menjalankan tanyaan berapa buku yang pernah dibaca, apa buku yang terakhir dibaca. Kadang susah nak menjawab. Ramai antara yang saya kenal apa semua susah nak menjawab. Biasakan. Itu sebab daripada kecil tu dedahkan pada anak-anak ini supaya bacalah buku-buku yang simple-simple saja, tak apa, ringkas-ringkas tak apa. Yang ada gambar-gambar, tapi tunjuk aja, bimbing supaya tidak terpengaruh terlalu sangat kepada gadget-gadget itu. Ini bahayanya sebab gadget itu kalau kita perhatikan cara pembelajaran ini, kita perhatikan dia menggunakan kederiaan, kelima-lima kederiaan yang ada pada diri kita tu. Ada gerak-geri dalam paparan, ada suara, ada modeling tunjuk ajar, sebagainya. Ada pendengaran, sound yang dikeluar. Sentiasa dia akan memperteguhkan antara satu dengan yang lain. Tapi janganlah sekat sangat. Sebab misal katakan pembelajaran bahasa juga baik kalau kita dapat menerusi gadget-gadget tersebut. Jadi perlu ada imbangan, balance. Ini tanggungjawab ibu bapa. Tanggungjawab pengasuh. Tidak. Kita biar saja pengasuh. Sebab kita, ibu dan ayah, bertugas di pejabat. 6 jam, 7 jam anak itu bersama dengan pengasuh. Tapi kalau tidak dibimbing pengasuh itu, kerana masalahnya ditanggungjawab oleh ibu bapa akhirnya. Ini banyak tak nampak. Itu. Kita lihat sini, transformasi ihsan itu dalam perlakuan aktif terlekat dalam jiwa insan itu pemeringkatan nafs. Ini sudah saya nyatakan tadi. Permulaan perubahan perlakuan berlaku dalam minda. Minda saya dah terangkan dari segi kerangka raja minda, konseptualisasi itu berikut dengan kelakuan abstrak, perpindahan ke arah pemeringkatan nafs. Ini pun saya sudah nyatakan tadi perlakuan dalam alam yang nyata itu merupakan personality kita. Akhirnya, kalau saya perhatikan, tanpa ihsan tidak akan berlakunya kemampanan madani yang diidamkan. Itu kalau kita lihat dari segi kitaran itu tadi, kalau kita bermula dengan ihsan itu, insya-Allah apa yang dihendakkan dari segi kemampanan, dari segi kesejahteraan, ilmu pengetahuan, daya cipta, dan kita nampak situ, dia boleh bergerak. Inilah makamnya. Kalau yang paling tinggi sekali lah, terselahnya, tersebaiknya karamah ihsan insaniyah sebagai alunan untuk memulakan itu kesejahteraan. Ini agaknya yang agak banyak yang bertanya-tanya, apa madani, apa madani, civil society seperti mana yang dikemukakan oleh Al-Farabi dekat 1000 tahun dulu. Ada kemampanan kesejahteraan kreativiti yang diidamkan dalam usaha madani boleh tercapai. Hasil dari pendekatan apa yang saya nyatakan tadi itu dari segi psikologi kognitif adin. Baca buku tu, insya-Allah. Sama-samalah baca dengan buku madani itu, baca dengan buku ini. Jadi kita nampak di manakah agaknya
jelas dari segi niat untuk cara hidup kita. Nilai dan akhlak sangat perlu. Dan apa sahaja kehendak ke arah kesejahteraan wajar sealiran dengan wadah nilai dan akhlak yang sebaiknya. Permulaan itu kalau kita perhatikan berada dalam gagasan bimbingan bagaimana kita dapat memantapkan kekeluargaan. Jadi saya berharap dapatlah saya secara ringkaslah. Sebenarnya saya menyediakan yang untuk 2 jam tapi dapat dilahirkan dalam 1 jam setengah. Tapi begitulah. Saya ucapkan terima kasih. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Profesor Dr. Osman Dato' Haji Mohamad, Presiden Lembaga Kaunselor Malaysia di atas ucap tama sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, dengan berakhirnya ucap tama oleh Presiden Lembaga Kaunselor Malaysia itu tadi, maka berakhirlah sesi pembentangan ucap tama seminar MASAIK 2024. Hadirin dan hadirat yang dikasihi, seterusnya majlis diteruskan dengan sesi pembentangan selari sebentar lagi. Mohon kepada semua pembentang untuk masuk ke dalam bilik masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Kepada peserta yang lain, anda bebas untuk masuk ke mana-mana bilik bagi mendengar perkongsian daripada para pembentang. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, breakout rooms dibuka sekarang. Sesi pembentangan selari ini akan berlangsung hingga jam 1 petang. Setelah sesi ini selesai, maka berakhirlah MASAIK 2024 secara atas talian. Pada sebelah petang nanti, akan berlangsungnya bengkel keibubapaan secara bersemuka di Bilik Mesyuarat Utama, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM. Saya, mewakili Jawatankuasa Marital and Sexuality Counselling Seminar MASAIK 2024 merakamkan ucapan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin dan semua pihak yang terlibat dalam memastikan penganjuran program berjalan dengan jayanya pada hari ini. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, sijil penyertaan atau sijil pembentang akan diberi selepas program ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa telanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis pada hari ini. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah dan kekurangan itu adalah kelemahan saya sendiri. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berehat selama 10 minit untuk memberi laluan kepada persediaan sesi pembentangan selari pada jam 11.40 pagi. Sesi pembentangan ini hanya terbuka kepada yang telah mendaftar sebagai peserta atau pembentang MASAIK 2024. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.